Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan tunjukkan ulang kaji. Kita akan teruskan dengan ulang kaji peperiksaan pertengahan tahun siri yang kedua. Semalam kita buat siri yang pertama, hari ini siri yang kedua lah. Okey, jadi ini contoh soalan. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Ini adalah soalan bahagian C. Okey, bahagian C. Yang mana biasanya bahagian sini 30 markah. So ada 3 soalan. Setiap soalan 10 markah. Okey? Kena faham kat situ. Okey, baik. So kita tengok dulu contoh soalan yang pertama ni. Okey, guru kelas anda minta bantuan untuk menghasilkan satu atau cara mengira markah purata bagi percubaan PT3 kelas anda. Rajah berikut adalah carta alir bagi proses tersebut. So ingat balik, tengok apa isi key point dia dekat sini ialah mengira markah purata bagi percubaan PT3. So maksudnya kita nak kira purata. Okay, so dia nampaknya soalan ni dia beri carta alir. Okay, jadi kita tengok terus apa soalan dia nak. Dia bagi carta alir. Okay, berdasarkan maklumat ini, tulis sudokod yang mewakili carta alir yang diberi. Okay, dia nak kita tulis sudokod dan kat sini dia bagi 6 markah. Bermakna sudokod tu mesti lengkap. Soalan kedua pula ialah hitung purata sekiranya mendapat markah berikut. Okay, dan yang ketiga ialah nyatakan output yang diterima untuk markah di 2B. Okay, sini 2 markah, sini pun 2 markah. Jadi total ialah 10 markah. Okay, kita tengok dulu untuk menjawab soalan pertama, iaitu tulis sudokod yang mewakili carta alir. Baik. Okay, ini carta alir dia. So, macam mana kita nak tulis sudokod dia? Sudokod ni adalah soalan yang sangat senang. Sebenarnya kamu kena salin je daripada apa yang ada dalam carta alir tu. Terus salin ke dalam jawapan kamu. Okay, kita tengok yang pertama. Dia kata mula. So, kita tahu sudokod mesti ada mula. Kalau sudokod ni dalam bentuk apa? Bentuk ayat ringkas. Yang ini, soalan ni, kamu tak payah fikir pun nak tulis ayat apa. Salin aja. Tapi apa yang kamu kena buat ialah, kamu kena kenal pasti dia punya indent. Iaitu, jarak tu nak ke dalam ke, mana yang nak keluar, mana yang nak ke dalam. So, kena kenal pasti yang tu. Okey, kita mulakan dengan pertama, iaitu mula. So, kita tulis je lah sini. Mula. Huruf besar. Okey. Lepas tu, masukkan bilangan mata pelajaran. Okay, yang ini biasanya bila kita mula, so kita akan kedalamkan sikit lah indent dia tu. So, salin je ayat tu. Baris kedua iaitu masukkan bilangan mata pelajaran. Yang ketiga ialah set kira sama dengan kosong, set jumlah sama dengan kosong. Okay, just buat je terus salin. Kat sini belum ada lagi indent. Set kira sama dengan kosong. Set jumlah sama dengan kosong. Okay, seterusnya ialah dekat sini yang kamu kena perhatikan. Apabila ada simbol diamond, iaitu simbol pilihan, kat sini kita kena letak indent. Indent tu apa? Siapa yang tak tahu indent tu apa? Indent tu maksudnya jarakkan ke dalam sikit. Itulah indent. Dia panggil jarak tu dipanggil indent. Okey. Kira kurang daripada bilangan. Ingat bila ada pilihan, bermakna kita kena guna perkataan jika. Dan jika, kalau ada jika, mesti ada jika tidak. Okey? Baik. So, macam mana nak buat? Yang ini kita belum kedalamkan lagi lah. Yang nak kedalamkan tu benda yang kat sini ni. Yang ini yang kita kena kedalamkan dia. Okay, jika. So, bila ada diamond je, kita kena guna mula dengan perkataan jika. Kira kurang daripada bilangan. Okay, baik. Sebelum kita teruskan, katalah kamu macam mana cara kamu nak ingat kan, kamu dah tulis ke belum kan? So, kamu
tanda lah. Okay, mula dah tulis. Masukkan ni pun dah tulis. Set ni dah tulis, ni dah tulis. Okay, now kita tengah buat jika kira sama dengan bilangan. Okay, dah tulis. Jika kira kurang daripada bilangan. Okay, maka yang dalam dia ni, ni yang saya bulatkan dalam ni. Ini yang saya katakan kita perlu indentkan dia. Jika kira kurang daripada bilangan, masukkan markah. Lepas tu, lepas masuk markah buat apa? Kirakan jumlah. Ikut je ayat dia. Tak perlu fikir pun ayat tu. Kirakan jumlah sama dengan jumlah tambah markah. Dan kemudian sambung terus kat bawah. Kirakan kira sama dengan kira tambah 1. Okey, selesai. Jadi, jika saya kata tadi, kalau ada jika, mesti ada jika tidak. Jadi, pasangan dia jika tidak. Mesti berada sebaris dengan jika ni. Jadi, kalau kat situ jika kat atas, jika tidak tu, dia mesti sebaris. Okey, sebaris yang ni. Okey, jika tidak, okey, kalau jika tidak dia akan buat apa? Untuk jika tidak pula, dia akan buat ni lah. Kira purata sama dengan jumlah bahagi bilangan. So, salin je lah. So, jika tidak, apa proses dia? Proses dia kita kena kedalamkan sikit. Sorry. Dia masih samalah. Nampak kat sini. Kirakan purata sama dengan jumlah bahagi bilangan. Alright. So, kita dah selesai buat sehingga sini. Ni pun kita dah buat. Ni pula kita tengok. Okey. Selepas kita letak ini, kirakan purata sama dengan jumlah bahagi bilangan. Kamu tengok, ada lagi satu pilihan dekat sini. So, bermakna kat sini ada satu lagi jika dan jika tidak. Jadi, kat mana kita nak letak tu sebenarnya? Kalau kamu tengok posisi dia, dia berada di bawah kira purata jumlah sama dengan jumlah bahagi bilangan. Bermaksud dia ada di sini. Dia di bawah ini. Jadi, kat mana kita nak letak? So, kita letak kat sini lah. Letak jika satu lagi kat sini. Okey. Jika satu lagi kat sini. Jika purata. Ni dah lain pula syarat dia kan? Melebihi atau sama dengan 70. Okey. Kalau ya apa? So, proses dia kena ke dalam lah. Papar tahniah. Okey. Jika tidak. Okey, ni dah buat. Jika ya, papar tahniah dah. Papar usaha lebih gigih. Okey. So, kita dah buat sampai sini. Baik, sekarang ni kamu kena tengok. Paparkan purata ni nak tengok. Cuba tengok agak-agak nak letak kat mana. Adakah kita nak letak bawah papar usaha lebih gigih? Dekat situ pun boleh. Tapi dia jadi tak betul. Sebab sekarang ni kita nak selepas papar tahniah pun kita nak paparkan purata. Selepas papar usaha lebih gigih pun kita akan paparkan purata. Jadi macam mana? So, kena letak sebaris dengan jika ni. Maksudnya, kalau dia pilih papar tahniah, lepas tu terus dia papar purata. Okay, dia kena sebaris dengan jika yang kedua ni. Jangan ke dalam kan? So, sekarang kita dah tamat.
Okey. Papar purata. Okey, saya tadi terlupa nak beritahu. Kalau kita ada jika, mesti ada jika tidak kan? Dan lagi satu, kita mesti tamatkan jika kita tu. Maksudnya kita dah ending dah if tu. Okey, jadi kat mana kita nak letak? Dia mesti sebaris juga dengan jika sebaris dengan macam ni. Ni sebaris dia. Okey. Maka kat sini kita kena letakkan tamat jika. Okey, ini adalah tamat jika untuk yang ini di luar. Untuk yang kat dalam ni pula, mana tamat jika dia? So kamu kena letaklah tamat jika. Okey, nampak? So kena faham jika macam mana kita nak buat pseudocode untuk kalau ada struktur kawalan. Ini struktur kawalan apa ni? Ada if ni. If ada dua tindakan. Maksudnya struktur kawalan pilihan. Pilihan apa? Ada dua tindakan. Maka pilihan dui pilihan. Okey, dia dui pilihan. Tetapi dalam ni pula, dalam dui pilihan ni ada bersarang. Ada satu yang bersarang. Okey, tapi yang utamanya ialah dui pilihan. Okey, jadi inilah carta alih yang kita nak kena lukis. Alright. So macam mana markah dikira? Dia kata markah ialah 6 markah. Markah penuh 6 markah. Jadi saya akan cek satu persatu. Ada mula, ada tamat. Oh, lupa. Ada mula mesti ada tamat. Ada mula, ada tamat, 1 markah. Okey, lepas tu saya akan tengok ni. Masukkan bilangan ni ada tak? Ada. Okey, ada. Semua ada. Okey, so semua ada. Katalah semua ada. Kamu letak. And then indent kamu pun semua tepat. Betul. So, bolehlah saya beri markah penuh iaitu 6 markah. Saya akan kira lah. Okey, kalaulah ada yang ada yang tak ada. Lepas tu indent kamu salah. Contohnya lah kamu semua betul. Semua perkataan yang ada dalam carta alih ni ada kat sini. Tapi indent kamu salah. So, saya akan tolak 1 markah. Daripada 6 tadi, saya akan tolak 1 markah. Lepas tu, contohnya, kamu buat ni semua buat ni. Tiba-tiba mula tak ada tamat. Saya akan tolak 1 markah lagi. Dah tinggal 4. So, benda tu kena betul-betul lah ya. Kena pastikan betul-betul. Okey, seterusnya soalan yang kedua. B pula. Hitung purata yang diperoleh sekiranya anda mendapat markah berikut. So, macam mana nak kira ni? Dia 2 markah. Bermakna kamu kena tunjuk jalan kira. Dan tunjuk jalan kira dalam bentuk coding lah kan. Macam coding lah. Tak boleh lah buat simbol. Kalau simbol coding, bahagi adalah slash. So, kita kena guna simbol coding lah. So, macam mana cara dia? Ialah sama dengan dalam kurungan. Kita nak kira apa ni? Purata kan? So, cara kita tulis coding, kalau kita tulis dia ialah purata sama dengan 82. Kita ambil lah semua markah ni nak kira purata kan? 81 tambah 46 tambah 33 tambah 51 tambah 66 tambah 85 tambah 62. Lepas tu, kesemua ni kita akan dah dapat, kita mesti bahagikan dengan berapa subjek? 8 subjek. Nak kira purata, bahagi dengan 8. Jadi, dia punya jawapan ialah, mari kita tambahkan semua. Jawapan dia, saya dah kira tadi, ialah 506. 506 bahagi 8. So, dapatlah jawapan 63.25. Purata ialah 63.25. So, kat sini, jalan kerja 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Dan soalan yang terakhir, dia kata 2 markah juga. Nyatakan output yang diterima untuk markah D2B. Soalan D2B. Okay, markah dia adalah 63.25 kan? So, kalau kita tengok carta alih ni,
63.25 tu kat mana? So maksudnya dia dah pergi sini dah. Dia dah ada purata dah kat sini. So purata lebih besar daripada 70 ke 63 tu lebih besar daripada 70 tak? Tidak. Jadi dia akan pergi dekat, dia akan ambil yang di sini lah. Okay, yang dia ambil di sini tidak. So dia akan papar usaha lebih gigih dan dia akan paparkan purata. Jadi kalau kat situ apa dia punya output? Kita tengok tadi output dia ialah usaha lebih gigih. Usaha lebih gigih. Dan selepas tu dia akan terus. Ini tak payah sebenarnya. Usaha lebih gigih dan terus dah dia paparkan purata iaitu 63.25. So jawapan dia macam ni lah. Okay, yang ini 1 markah. Yang ini pun 1 markah. Alright. Boleh?